Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya sahaja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan belas ihsan daripada Allah, berikan kesempatan untuk kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah tempat yang baik, dalam majlis yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah taala. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita mengambil peluang juga untuk mengisi ruang seperti mana yang disebutkan bahawa ruang yang mana turun banyak barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala bainal maghrib wal isya, dengan mengisi perkara-perkara kebaikan, dengan mengharapkan keridhaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum bahawa pada malam ini sepatutnya ada pengajian bersama dengan Fadil, sahibul fadilah, tuan guru yang mengajar sepatutnya, dan tetapi dimaklumkan bahawa beliau ada sedikit masalah kesihatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada penyakitnya, memberikan keafiatan, kesihatan yang sepenuhnya buat beliau, agar beliau dapat meneruskan menyampaikan dakwah risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini sama-samalah kita bermuhasabah, merenung akan segala kesilapan dan kesalahan, mengharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menyebutkan perkara-perkara dalam hadis Nabi SAW, niatnya agar Allah mengangkat segala amalan kita dalam keadaan kita diridai Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah sekali dalam disebutkan dalam sebuah kitab, kalau tak silap saya dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salah satu daripada kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bagaimana satu ayat yang mana sesiapa pun di antara kita, baik tuan-tuan sama ada ibu-ibu atau ayah, abang-abang, kalau baca ayat tersebut, saya rasa akan merasa sedikit, bukan, kalau tak sedikit pun maksudnya merasakan satu getaran dalam hati, gemetar, ketak pun orang kata. Jadi macam serabut kalau baca tu jadi macam bergetar. Sebab apa? Sebab ayat itu terlalu dahsyat. Karena telah berkata Imam Al-Ghazali, berapa ramai daripada kalangan orang Islam yang kamu lihat
bila matinya satu orang Islam itu yang mana kamu lihat zahirnya Islam, hakikatnya di sisi Allah dia mati dalam keadaan kafir. Sehingga menyebabkan ramai para ulama bila merenung ayat tersebut maka merasa sangat takut. Ramai di kalangan kamu bila mana ada yang meninggal, zahirnya kamu nampak dia meninggal Islam, hakikatnya di sisi Allah meninggalnya sebagai seorang kafir. Kerana apa? Di hujung usianya dia telah digoda oleh iblis hingga menyebabkan dia itu wal'iyadzubillah jatuh akidahnya, rosak akidahnya dan akhirnya kufur kepada Allah dan mati dalam keadaan itu. Sebab itu kalau kita lihat dalam hadis, kita nanti bila mana kita nak sampai ke waktu kita sedang nazak dan sakaratul maut, bila mana kita ini dalam keadaan orang kata hampir hujung usia kita, dalam keadaan nak menyebut, dalam keadaan kita nak balik kepada Allah Ta'ala, kita selalu dengar daripada dulu sampai ke hari ni lah, kita dengar orang misal sebut apa, akan datang malaikat. Malaikat akan main pada kita, akan cabut nyawa kita. Hak tu hak malaikat, hak tu hak sisi satu lagi. Perlu kita tahu dalam hadis juga beritahu bahawa yang datang ketika mana kita waktu saat-saat nak balik berjumpa dengan Allah, sedang cerita waktu nak dekat-dekat nak mati dah lah. Bukan sahaja malaikat man, akan datang satu lagi makhluk namanya iblis. Dua-dua akan main. Bukan malaikat je man. Kita dah ingat malaikatnya main lah. Bila malaikat datang waktu tu tak boleh lari mana dah. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila datang saja ajal kamu tidak akan terlambat sesaat, tidak akan tercepat sesaat. Ya, kita tahu yang tu. Tugas itu tugas para malaikat. Akan tetapi akan datang juga yang bernama iblis. Tujuannya adalah apa? Iaitu seperti kita sedia maklum, tujuannya adalah untuk menyesatkan umat manusia buat kali terakhirnya seboleh-bolehnya agar dia itu tersesat. Dalam kitab Nasaihud Diniyah Wasiatul Iman Imam Abi Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman menyebutkan bahawa antara doa yang dibenci oleh syaitan adalah doa apa? Allahumma khtim li husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Syaitan juga benci doa ni. Pasal apa dia benci dengan kita bila kita baca doa ini? Kerana doa ini minta supaya kita mati penghataman yang baik. Apabila seseorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah dia masuk syurga Allah Ta'ala. Nak dapat husnul khatimah tu payah. Satu benda yang sangat susah. Tapi insya-Allah kalau ada satu orang itu beramal dengan amalan orang soleh, maksudnya dengan hati yang ikhlas, dia melakukan perkara-perkara kebaikan dengan ikhlas kerana Allah, insya-Allah dia akan dapat husnul khatimah. Tapi nak beritahunya bahawa syaitan tu akan datang di saat akhir-akhir orang tu. Kalau dia meninggal dalam keadaan dia tu orang kata tak sempat bertaubat, dalam keadaan dia tu banyak dosa, sekurang-kurangnya dia tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Bukan saya nak bagi tahu bagusnya dia buat dosa, tak. Kita nak bagi tahu bila kalau seorang itu mati dalam keadaan dia ada dosa, dia tak sempat bertaubat, itu dikatakan lebih mending lah, lebih better lah daripada orang yang mati dalam keadaan dia tu akidah dia terus syirik kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kafir kepada Allah, kufur kepada Allah. Itu lebih bahaya. Tapi habis yang mati dalam keadaan berdosa tadi ni, dia akan diazab oleh Allah, akan diseksa. Tapi syukur nanti selepas daripada beberapa orang kata selepas dia diseksa, selepas diterima azab, akhir sekali dia akan masuk dalam syurga juga. Oh, yang ni yang orang ada setengah orang seronok dengar kan? Bila dia kata, oh kiranya lepas masuk neraka tu, lepas tu masuk syurga jugalah sekali. Orang Islam dia macam tu lah. Okey lah. Lalah masuk syurga nak. Iyalah memanglah lalah masuk syurga. Tapi berapa ratus ribu tahun tu, bukan masuk sejam 2 jam. Dia cerita dalam neraka ni ratus ribu tahun. Jadi misalnya ala Sayyidina Muhammad, tapi orang yang syirik pada Allah dia masuk dalam neraka selama-lamanya. Jadi syaitan datang waktu tu untuk goda dia buat kali terakhir. Syaitan akan datang sebab itu waktu orang sedang nazak, kita di tepi dia, kita buat apa? La ilaha illallah ni, ajar dia mengucap ni. Ajar dia mengucap. Bukan suruh, ajar dia. Maksudnya ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada suruh, ada orang kita disuruh kan. Mengucap. Cap tak ada buat apa. Tapi ada suruh mengucap. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar dia ingat, jangan lupa Allah Taala. Asalnya dia tak lupa Allah Taala. Sebab apa? Sebab disebutkan dalam hadis bahawa roh kita ini akan ditarik. Malaikat ada tugas ni. Ada beberapa malaikat. Maksudnya malaikat tu dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Yang pertama akan tarik daripada kaki sampai ke lutut.
Akan tarik kaki sampai ke lutut. Jadi orang bila saat-saat dia nak meninggal tu, dia boleh tahu dah kaki dia dah tak rasa dah. Tuan-tuan ada rasa lagi kan? Alhamdulillah tu ada lagi lah tu. Dia kalau tak rasa tu bahaya lah. Dia tarik sampai ke lutut dah. Bila dia tarik sampai ke lutut, maka ketika itu malaikat, maksudnya misalnya ala sayyidina di sisi yang baiknya bagi tahu pada dia bertaubat sebab Maha Pemurah, Maha Pengampunnya Allah. Dalam hadis menyebutkan bahawa seseorang yang nyawanya belum sampai di Hongkong ni, selagi itu taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Maha Pengampun. Maksudnya kalau dah sampai lutut, dia masih boleh bertaubat lagi waktu itu. Tapi di sisi yang jahatnya, di sisi yang buruknya, yakni syaitan, iblis kata apa? Jangan bertaubat lagi. Saat lagi turun balik lah. Saat lagi turun balik lah. Maksudnya saat lagi roh tu turun balik lah. Jangan takut lah. Lalu dia masih lagi dalam keadaan dia lalai ketika tu. Dia tak bertaubat lagi. Ditariklah yang malaikat ataupun kumpulan yang kedua akan tarik dia bawah lutut ni. Tarik sampai ke pinggang dia. Waktu tu dia dah mula cemas. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang nak dalam keadaan nazak ni, dada dia dah mula tercungat-cungat. Maka kita ini disunatkan duduk sebelah dia, ajarkan dia mengucap sambil usap dada dia. Kita sebut la ilaha illallah sambil usap dada dia. Dan paling bagus, ini adalah sunnah yang diajarkan oleh para ulama kita. Bila orang tengah nazak, paling bagus kita baca di sampingnya surah Ar-Ra'd. Baca surah Ar-Ra'd. Kan? Biasa kita baca surah Yasin, tak jadi masalah pun, boleh aja. Baca Yasin boleh, nak baca Baqarah, nak baca 30 juzuk pun tak ada masalah, ikut kajian lah. Tapi kalau boleh kita baca surah Ar-Ra'd kerana ia akan mempermudahkan urusan rohnya keluar. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Tadi kita baca surah Ar-Ra'd dan antara sunnahnya juga. Ini saya sebutkan ni, mungkin salli ala sayyidina Muhammad ada yang biasa dengar dan mungkin ada yang tak biasa dengar. Tapi jangan rasa pelik dulu sebab ia adalah sunnah yang diamalkan oleh orang-orang terdahulu, bahkan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bila antara orang tengah nazak, antara bagusnya adalah kita mengambil kayu suginya dan meletakkan di bibirnya. Fadilat kita pakai kayu sugi awal-awal itu hari kuliah Al-Fadhil Ustaz Nahar ada sebut tentang kelebihan kayu sugi. Memang masya-Allah. Nabi sebut dalam hadis, rakaatan bisiwak khairun min 70 rakaah bighairi siwak. Nabi kata 2 rakaat kamu solat menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Maksudnya nak kata masya-Allah fadilatnya. Antara kelebihannya adalah seseorang yang bersiwak mudah untuk menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir kalamnya. Jadi kita ambilkan siwaknya, maka kita letakkan di bibirnya. Tapi nak buat benda ni, kita kena pastikan orang yang kita buat tu adalah orang yang memang saudara kita, adik-adik kita, mak ayah kita. Jangan pergi rumah orang buat macam tu. Kita pergi mana-mana tengok orang nazak kan, kita ziarah, kita ambil kayu sugi letak kat mulut dah. Jadi orang kata tak sedap lah, family dia tak tahu apa-apa ni, apa cerita ni. Duk main tenis mulut mak aku ni, macam mana? Dah lah itu satu hal. Untuk ambil kayu sugi kita pula tu. Kan depan dah macam mengapi dah kembang ni. Jadi janganlah, maksudnya ambil kayu sugi orang tu segi kalau bagunya, tak ada ambil kayu sugi barulah. Lembutkan depan, letakkan bibir, insya-Allah. Sebab apa? Ini mengambil sunnah Nabi. Sunnah Nabi, ya sunnah Nabi. Nabi sebelum mana Nabi balik berjumpa dengan Rafiqul A'la. Sebelum Nabi itu wafat, sebelum Nabi kita wafat, sebelum Nabi berjumpa dengan Allah Ta'ala, akhir sekali apakah permintaan Nabi kepada Sayyidatina Aisyah? Ambilkan kayu sugiku di jubahku. Dan Nabi ambil dan Nabi letakkan di bibir. Nabi menggosok gigi Nabi yang mulia. Kemudian Nabi balik kepada Allah yang wafat. Itu sunnahnya. Masalah ala Sayyidina Muhammad. Para ulama fiqh mengatakan bahawa siwak itu adalku, benda yang mengesan. Maksudnya kita ni, kalau andai kata kita nak semayang, kita kayu sugi tertinggal. Kayu sugi ni dibenci oleh syaitan. Macam mana kita nak tahu dibenci oleh syaitan? Dia jarang orang pegang kayu sugi kekal lama. Biasa hilang. Biasa tertinggal, nak ambil wuduk tadi tak atas kayu tu, tiba-tiba lagi tertinggal, terhilang apa semua, terlupa letak mana. Jadi kayu sugi ni kalau ada kita terlupa, kita boleh menggunakan sesuatu yang adalku, benda yang mengesan, benda yang kesan. Itu ulama fiqh sebut. Jadi antara benda yang kesan tu macam mana? Adakah boleh kita gunakan apa-apa ni? Sebab tu setengah macam saya dulu, saya kami di Hadramaut, kita bisa dengar ulama-ulama sana sebut wala tansa sebelum sembahyang lah. Dia kata wala tansa siwak walau bitarafis thawb. Jangan lupa sugi walaupun dengan hujung pakaian. Maksudnya kita gunakan hujung jubah kita ni, letakkan dekat gigi kita sebagai syarat adalah sebab kayu sugi tertinggal. Tapi belilah, lepas tu pergilah beli kayu sugi tu. Janganlah tahun benda-benda tu sampai dah berubah warna jubah tu kan. Maksudnya kalau tertinggal
tak ada benda ataupun guna kain selendang kita, letak sikit, insya-Allah dapat dah pahala dia. Kalau nak guna jari-jari kita mengesat juga, ini kesat juga. Yang ni tak disyorkan ataupun tak digalakkan, tak disunahkan kerana ini adalah bersambung dengan tubuh badan kita. Jari ini sebenarnya berkesat, tapi dia tak disunahkan sebab dia bersambung dengan tubuh badan kita. Jadi macam mana? Guna jari orang sebelah lah. Kalau cari pasal lah orang kata kan. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu, jadi saya cerita sampai ke pinggang. Bila sampai ke pinggang, mula-mula waktu tu malaikat mensuruh dia bertobat, sarankan dia bertobat, tapi ketika itu iblis tetap menggoda dia, mengatakan tak apa, nanti turun balik. Akhirnya ketika itu turun balik ke bawah, maksudnya Sayyidina Muhammad, kerana malaikat yang nak tarik daripada yang ketiga ni, yang kategori ketiga ni, dia tak tarik daripada pinggang, dia tarik turun bawah sikit. Maksudnya daripada pinggang tu dia akan turun ke bawah, maksudnya ke bawah kemaluan lah, ataupun bawah sikit, ke bawah daripada kemaluan tu ataupun kangkang ni. Bila turun tu, maka orang ni menangguhkan taubatnya. Kerana apa? Kerana betul lah yang syaitan kata tadi, maksudnya turun balik. Tadi dah naik, turun balik. Lega, turun balik. Bila turun balik tu, malaikat yang ketiga akan tarik daripada bawah tu, terus naik sampailah ke kerongkong. Di sinilah dah stop lah taubat dia, dah tak diterima dah. Itu yang kita tengok kadang-kadang bila kita pergi tempat orang nazar, biasa kita akan perasan dia tengah tenang-tenang, tiba-tiba dah sampai macam tu. Dah sampai ditarik nafas dia. Itu dah sampai ujung-ujung dah. Masa tu taubat dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah iblis ini akan datang membawa segala bantuan-bantuan yang ada. Bantuan-bantuan itulah bagi mereka yang lemah iman mereka akan terpengaruh dan mengikuti iblis itu, akhirnya akan matilah dia dalam keadaan berlaku syirik kepada Allah Ta'ala. Kita tak nampak. Sebab tu orang yang nazar, dia dalam keadaan nazar, dia dah tak kira-kira nanda. Dalam filem semua boleh buat. Dalam filem, dalam cerita, yalah, dia time-time nak mati tu dia boleh sembang lagi dengan anak dia, dengan ni. Tapi kalau yang betul-betul punya kita lihat, bila mana seseorang dalam keadaan sakarat, dalam keadaan sakaratul maut tu, dia dibuka hijab oleh Allah, dia dapat melihat segala benda. Bahkan dikatakan dia dapat melihat segala benda yang dia buat sepanjang dia hidup. Maksudnya yang dia buat dosa, kesalahan tu semua akan terbuka balik. Sebab tu dia dah tak nampak apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu ketika ini orang-orang yang dalam keadaan lemah imannya akan digoda oleh syaitan. Maka seperti itu kita boleh lihat dalam kisah satu orang ahli ibadah abid yang bernama Barsisa. Ada satu orang nama dia Barsisa. Barsisa ni satu orang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Dia ibadat selama 70 tahun. Maksudnya satu orang yang kuat ibadat. Tetapi kurang dan ceteknya ilmu pengetahuannya. Sebab itulah kita ini ibadat itu bagus. Akan tetapi jangan kita lupakan bahawa ibadat itu akan jadi sia-sia kalau tidak disertai dengan ilmu. Akan menjadi sia-sia kalau sekiranya tidak disertai dengan ilmu pengetahuan. Jadi dia orang yang kuat ibadat tetapi ilmunya kurang. Satu hari dia ibadat, seringkah ceritalah, satu hari dia beribadat dalam rumah Allah, maka datanglah satu iblis ni, satu jin ni, satu syaitan ni. Dia datang dia nampak satu orang, dia menyamar jadi orang muda, jadi anak muda yang beribadat, yang sembahyang, yang menangis-nangis dalam keadaan orang kata teresak-esak. Lalu yang si Barsisa ni tengok, dahsyat ni. Sebab apa dia tengok jarang orang muda, maksudnya bertaubat, menangis ni, satu orang yang lain macam lah. Jadi lepas budak tu selesai ibadat dia, budak tu dipanggil sini sekejap. Orang muda sini sekejap. Nak tanya, dia tanyalah kenapa, apa yang menyebabkan kau tadi ibadat sampai menangis macam tu sekali. Maksudnya beli ibadat tu lain macam lah, sampai orang kata kita ni kalau nak menangis tu nak kena tunggu benda yang betul-betul menyentuh dulu lah. Menyentuh betul-betul perasaan tu baru. Tapi tengok budak tu menangis dahsyat sangat. Dia katakan bahawa aku bertaubat daripada kesalahan-kesalahan aku. Ya baiklah, tapi macam mana kau boleh rasa macam tu? Sini syaitan tu tipu dia. Kalau kau nak dapatkan taubat dengan menangis macam tu, dia ada satu benda yang kau kena buat. Apa dia? Kau kena buat dosa dulu. Sebab dia macam ni ibarat dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi minta maaf dengan orang, tak ada salah, dia tak sama dengan orang minta maaf lepas buat salah. Lepas buat salah tu dia minta maaf, dia lain macam. Contoh seorang mak dengan anak dengan bapak lah. Dia jumpa ayah dia,
kan minta maaf lah kalau salah-salah apa-apa. Sekadar orang kadang macam nak balik dah ni. Tadi balik kampung, jumpa dengan mak ayah, betul nak balik semula ke tempat kerja dia, disalam dengan mak ayah dia, "Ayah, mak minta maaf ya kalau abang ada salah apa-apa." Jadi setakat minta maaf tu pun macam lebih kurang lah. Sebab tak ada salah apa-apa. Dia tak rasa dia salah apa-apa. Tapi cuba macam baru lepas dia buat salah besar. Kan? Dia baru lepas tukar nama tanah pak dia ke apa kan. Pergi jual kereta ayah dia ke apa kan. Dia minta maaf tu dia macam sikit. Sampai melutut. Getak-getak, "Ya, minta maaf." Jadi macam itulah yang syaitan tu cuba tipu yang ahli ibadah tadi. Lalu ahli ibadah tu kata, "Apa dosa apa yang kau boleh buat?" Dia kata, "Dosa ni kau bunuh orang." Bunuh tak boleh. Aku orang terkenal. Kalau kau bunuh orang, orang tahu. Okeylah, tak apalah, ambil option yang kedua lah. Option yang kedua kau berzina. Berzina pun tak boleh, dia kata. Berzina mengandung nanti macam mana? Malu anak apa dia kata. Okeylah, ambil yang ketiga lah. Yang ni yang last lah. Minum arak lah. Minum arak boleh sikit kan. Minum arak nampak macam okey sikit lah bagi dia. Dia pergi minum arak. Tapi takkan nak minum arak dia beli berjalan macam tu. Dia mesti pergi kedai-kedai yang tertutup. Dia masuk ikut pintu belakang lah. Sebab apa ni jadi macam ni? Sebab dia tertipu. Dia tak ada. Dia tertipu dengan syaitan tu sebut. Maksudnya kalau nak menangis minta maaf kepada Allah mesti kena buat salah dulu. Jadi dia pun ringkas cerita dia pergi minum arak. Lepas minum arak tu dia mabuk-mabuk. Berzina pula dengan perempuan yang jual arak. Lepas dia disedar daripada berzina tu, perempuan tu ugut nak beritahu kepada orang kampung, dia bunuh pula perempuan tu. Ini tiga-tiga dia buat. Lepas tu ditangkap oleh orang kampung, nak dijalankan hukuman, nak dihukum bunuh lah. Sebab dia dah bunuh apa semua. Masa itulah Iblis sudah datang buat kali terakhir. Iblis datang kepada dia, "Nak tak aku selamatkan kau? Nak tak aku selamatkan hang daripada semua ni?" Dia kata, "Yalah, aku nak selamat daripada semua ni, aku tak mau kena bunuh." Cukuplah kau tundukkan kepala ataupun kau pejamkan mata, isyarat kau mengaku aku sebagai Tuhan kau, aku akan selamatkan kau. Waktu dipejamkan mata, waktu itulah pancung leher dia, mati dalam keadaan kafir, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu itu bersalih ala Sayyidina Muhammad, syaitan ni takkan berhenti daripada mengganggu kita. Maka sebab itulah ulama menyebutkan tiga ilmu yang kalau boleh dipelajari sebelum kita balik jumpa dengan Allah Ta'ala. Tiga ilmu asas. Tiga ilmu ni jangan ditinggalkan. Tiga ilmu ni kalau boleh mengaji sebelum kita mati. Bukan suruh mengaji dalam-dalam pun. Maksudnya cukup kita tahu asasi dia supaya kita nanti selamat untuk balik berjumpa dengan Allah Ta'ala dan selamat daripada tipu daya syaitan. Yang pertama adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ilmu akidah, ilmu tauhid ni cukup kita tahu apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bukan suruh mengaji dalam-dalam sampai orang kata ilmu akidah ni mengaji dalam-dalam ni jadi lain pula. Isim ke apa, payahlah nanti. Jadi maksudnya nak kena mengaji itu, mengaji ilmu akidah, khususnya akidah yang ini di akhir zaman ini. Sebab sekarang ni banyak yang berlaku dipanggil Ghazwatul Fikri. Ulama mengatakan Ghazwatul Fikri ini iaitu peperangan pemikiran. Maksudnya peperangan antara kefahaman, liberalisme, humanisme, sekularisme. Banyak benda-benda ni berlaku hari ini. Antaranya liberalisme. Liberalisme ini benda yang berlaku, hak kesamarataan, sama ada dalam politik ataupun dalam kehidupan ataupun dalam agama, wala'iyadzubillah. Mereka memperjuangkan hak kesamarataan yang mana berlanggar dengan hak-hak Allah SWT. Jadi benda-benda itu akidah ni penting. Untuk apa? Untuk kita tahu supaya tidak mudah ditipu oleh syaitan. Yang kedua, ilmu yang jangan tinggalkan adalah ilmu syariah atau ilmu fiqh. Cukup kita tahu hukum hakam yang asas. Bukan suruh mengaji sampai jadi mufti pun. Kalau semua mengaji sampai jadi mufti, pakai tak ada orang mengaji dah. Lepas tu, dah alim belaka dah. Maksudnya kita tahu yang asas, yang basic. Apa yang dalam kita punya kehidupan harian, semayang sah, tak sah, apa semua. Hak wajib lah. Hak boleh kita lepas ibadat kita. Wuduk kita, semayang kita. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita punya semayang macam mana? Semayang batuk boleh ke tak? Dehem boleh ke tak? Panjang cerita dah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Batuk boleh, dehem tak boleh. Dehem jangan pula kata buka mulut. Ada orang semayang. Tak dah. Saya sebut ke? Tak. Ulama mereka sebut. Hati-hati. Kita salih ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak baca tak lepas. Boleh. Sekadarnya. Ni sampai berdekat. Pakai tak jadilah semayang. Bantai sembahyang lah. Bantai sembahyang. Bukan benda biasa, benda tu benda yang melibatkan dalam hukum hakam fiqh. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir, ilmu tazkiyatun nafs. Apa maksud ilmu tazkiyatun nafs? Ilmu tasawuf, ilmu penyucian hati, ilmu akhlak, kita kata ilmu akhlak.
Dulu ada orang setengah orang disebut tasawuf ni, dia bayangkan tasawuf ni apa? Tasawuf ni macam syekh-syekh lah, pegang tasbih, sorban besar semua tu, tasawuf lah tu. Tuan-tuan tahu ustaz tasawuf yang paling hebat? Ustaz Dul Keke. Tuan-tuan Ustaz Dul Keke? Nanti cari siapa Ustaz Dul Keke. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ramli buat dahsyat cerita tu. Ustaz Dul Keke tu kan. Dia ada orang faham cerita tu, dia kata dia faham yang A.R. Tompel sebut. A.R. Tompel kata apa? Takkan Tok Lebay nak nipu pula. Jadi banyak orang faham yang itu. Saya faham lain. Tak tahulah kalau tuan-tuan faham macam mana. Saya faham lain. Yang saya faham, Rami nak tunjukkan, Allah Yarham dan Sri Rami nak tunjukkan, Tok Lebay tak mudah ke tipu. Baru Tok Lebay tipu dia. Sebab siapa yang nak tipu siapa kat situ? 3 orang ni nak makan free. Dia nak menipu Tok Lebay tu. Tapi Tok Lebay tu kata, sebelum dia tipu kita, saya tipu dia dulu. Padam muka lah tu. Maksudnya nak beritahu orang Islam ni jangan mudah kena bohong. Asyik kena bohong aja itu. La ilaha illallah Muhammad. Baik. Jadi 3 ilmu tu yang wajib kita pelajari sebelum kita baik jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf ni ilmu akhlak. Ditanyakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizallahu taala, apa itu tasawuf? At-tasawuf ialah akhlak. Habib Umar kata, dia adalah akhlak. Maksudnya kita punya perilaku. Kita punya apa yang kita zahirkan, apa yang kita tunjukkan itu adalah benda yang berkaitan dengan ilmu yang dalam melibatkan hati. Jadi 3 unsur ini sebenarnya ada dalam kita punya semayang. Kerana semayang kita akan jadi sah, diterima, qabul, khusyuk, semuanya dalam 3 unsur tersebut. Dalam kita nak semayang, kita kena ada ilmu akidah. Mesti kita tahu siapa yang kita sembah, iaitu Allah. Kita mesti ada ilmu syariah, ilmu fiqh dalam semayang. Kita tahu batas semayang, sah semayang, semua kita kena tahu. Dan yang ketiga, kita ada ilmu tasawuf dalam semayang. Bila kita semayang, macam nak jaga hati daripada riak, daripada ujub, daripada sombong, daripada semua benda tu. 3 kena ada. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita faham akan 3 perkara yang saya sebutkan tadi itu, maka jangan kita lupa asbab untuk kita mempelajari ilmu 3 ilmu tadi itu. Bukan kata ilmu lain tak penting, ilmu hadis, tafsir, itu semua ilmu, tapi 3 ni asas, jangan ditinggalkan. Dan 3 ilmu itu baliknya kepada siapa? Baliknya, masdarnya, baliknya kepada satu sosok tubuh yang mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pentingnya untuk kita mengenali sosok tubuh itu. Kenal siapa Rasulullah, kenal siapa Nabi Muhammad, kenal hadzal rajul. Nanti bila kita masukkan ke dalam kubur, malaikat akan datang bawa satu surah gambaran satu orang lelaki. Malaikat tanya, "Hei, ma ra'yuk fi hadzal rajul?" Malaikat tanya, "Apa pandangan kamu tentang lelaki ini?" Lelaki itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat-sangat beruntunglah mereka yang kenal siapa lelaki ini. Dan alangkah ruginya mereka yang tak kenal siapa lelaki ini. Kita tak pernah tengok Nabi, macam mana kita kenal orang yang dekat dengan Nabi, yang ikut Nabi, yang sentiasa terkait hati dengan Nabi, maka dia akan salih alaihi wasallam Muhammad kenal siapa Rasulullah. Dalam satu syair disebutkan apa? Nasim habbat alaina min himal Mustafa, nasim fiha al-hana fiha dawa wa shifa, bishammiha yaslih al-zahir lana wal qafa, ya bakhti man lil nabi fi kulli hal iktafa. Nasim habbat alaina, telah datang hembusan angin kepada kami. Hembusan angin itu datang daripada pangkuannya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghirup hembusan angin tersebut, baiklah segala penyakit hati, zahir dan batin kami. Alangkah beruntungnya mereka, hidup mereka sentiasa berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa terkait hati dia dengan Rasulullah. Maka bila mana seseorang yang mengenali Nabi, maksud saya apa saya cuba sampaikan, bila seseorang itu kenal Nabi, maka akan datanglah rasa cinta dan rindu, akan datanglah rasa ittiba'in Nabi, iaitu mengikut Nabi. Maka itulah yang akan menambahkan semangat dia, menjadi dorongan utama dia untuk dia mempelajari 3 ilmu tadi itu, iaitu tauhid, akidah, fiqh dan juga syariah. Tapi hari ini misalnya ala Sayyidina Muhammad, ada setengah orang bila mendengar kisah-kisah tentang Rasulullah, dia saya pengalaman benda itu misalnya ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah jadi imam di tempat. Masa itu misalnya ala Muhammad, saya menguruskan kuliah.
Masa saya menguruskan kuliah, saya ada jemput satu ustaz ni untuk mengajar akidah, satu ustaz mengajar syama'il. Samalah maksudnya Anas bin Muhammad. Tapi subhanallah ya, di surau maksudnya antara surau kita, antara maksudnya banyak pengajian-pengajian yang sepatutnya kita boleh ambil manfaatnya. Lalu satu orang jumpa, dia kata, Ustaz, kalau boleh yang pengajian syama'il tu tak perlulah. Saya kata subhanallah, sebab apa? Dia kata syama'il tu kita sekarang ni kan akan zaman, kita kena fokus more to akidah, dia kata. So macam syama'il ni dia kata benda macam cerita pasal makan Nabi, cara duduk Nabi. Dia kata saya kata nak belajar akidah siapa? Akidah siapa yang Tuan Haji nak belajar? Akidah lah, akidah sunnah wal jamaah lah. Ya, akidah siapa tu? Akidah siapa? Akidah Nabi Muhammad. Nah ini lelaki yang kita nak bahaskan pasal dia ni. Tuan orang punya akidah tu kita nak kena kenal dulu. Ana masuk rumah orang tak kenal tuan rumah. Ana macam masuk belajar akidah tak kenal siapa punya akidah yang kita balik iaitu Nabi Muhammad SAW. Kenal. Jadi macam mana cara nak kenal dia? Tak nak kita kena banyak membaca perihal Nabi Muhammad SAW. Pernah satu kisah berlaku, satu orang begitu jumpa Nabi, dia begitu mai kat Nabi ni. Dia kata, Rasulullah, nak report sikit satu benda ni. Nabi kata, ada apa? Ni ada unta aku ni, dia mengamuk. Tuan-tuan kalau jadi ketua kampung ke, ngurusi ke, datang satu orang jemaah bagi tahu tuan-tuan yang kambing dia mengamuk, tuan-tuan nak buat apa? Kita lah. Apa kita boleh buat? Kalau orang bini mengamuk ke apa, suami mengamuk, kita boleh. Mungkin ni kambing mengamuk, lembu mengamuk ni, kita bukan tahu apa cerita. Rasulullah kata tak apa, aku pergi. Rasulullah pergi. Rasulullah sampai nak masuk kandang unta tu, sahabat tu, jangan Rasulullah, jangan. Unta tu unta gitu. Siapa masuk, dia terajang je. Dia langgar je semua. Dia tak boleh bagi can. Tak apa Rasulullah kata. Rasulullah masuk aja, unta tu berlari. Laju unta tu berlari datang pada Rasulullah. Sampai depan Nabi, unta tu sujud dan cium kaki Nabi SAW. Rasulullah pun usap kepala unta tu dan dengar seakan-akan tengah berbual dengan unta. Rasulullah panggil sahabat, Rasulullah panggil lelaki tu. Rasulullah kata, unta ni report dekat aku. Dia kata, kamu ni bagi kerja banyak, makan sikit. Kerja suruh buat banyak, tapi makan bagi sikit. Ya Rasulullah, betulkah? Unta tu bagi tahu kah? Betul ya? Kenapa Nabi kata? Memang betul ya kan? Maksudnya memang betul lah dia buat benda tu. Dia kata macam mana boleh Nabi tahu? Maksudnya mustahil Nabi tahu. Mesti macam ini mesti unta tu beritahu dekat Nabi. Unta tu report dekat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nak bagi tahu kata betapa dahsyatnya subhanallahil azim dan mukjizat Nabi. Pernah satu orang datang, ni orang Arab Badui. Arab Badui ni dia lain macam sikit. Dia bukannya tak tahu, dia bukannya tak ada adab. Dia tak kerti adab. Dia tak kerti, orang kata tak faham adab. Dia bukan tak beradab, bukan dia kurang ajar dah. Dia pernah satu hari Nabi tengah duduk kat masjid, dia pergi duduk kat tepi masjid, Nabi dia kencing kat masjid. Sayyidina Umar dah cabut pedang lah. Nabi kata sama panggil dia datang, Nabi beritahu tak boleh kencing sini apa semua. Dia kata oh iya ke? Okey baik. Jadi satu hari dia bawa satu badui, dia bawa satu binatang tu, dhab. Kita bisa ingat dhab kan? Bewak padang pasir. Dhab ni dahsyat tuan-tuan. Depan mata saya pernah nampak dia orang sembelih waktu asar. Subuh dia pergi menggelupur. Itu yang kuat tu. Faham tuan-tuan ya? Itu yang kuat tu. Dia sembelih asar, pagi menggelupur lagi. Hebat tu. Dia tuan-tuan Sayyidina Muhammad. Orang Arab pun tak buat minyak, orang kita buat minyak. Kalau dahsyat lah. Jadi dia dhab tu dia letak depan Nabi Muhammad. Dia bawa dhab tu dia kata, "Ya Rasulullah." Minta maaf. Dia kata macam ni, "Ya Muhammad, aku takkan beriman dengan kau selagi dhab dia tak beriman dengan kau." Sahabat-sahabat kata ni apa benda badui ni. Rasulullah senyum, Rasulullah kata letakkan dhab tu depan. Dia letakkan dhab depan Nabi. Nabi kata, "Ya dhab, man ana?" Wahai dhab, siapa aku? Dengan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dhab tu jawab, "Anta Rasulullah." Maka waktu tu sahabat-sahabat semua tu senyum melihat keadaan itu. Binatang kenal Nabi Muhammad. Bagaimana hari ini umat Nabi Muhammad tak kenal siapa Nabi Muhammad? Adakah mereka dikatakan kenal Nabi Muhammad dengan sekadar macam mana? Macam mana kenal Nabi Muhammad? Dia Nabi kan? Orang tu tak kenal gitu. Tuan-tuan kalau ada suami isteri, kita jumpa dengan suami dia, tanya isteri dia lah. Kan? Awak dah lama kahwin? Dah lama dah berapa tahun kahwin? Dah 20 tahun kahwin. Kenal suami? Kenal. Dia suka makan apa? Ish, tak pasti. Baju dia suka pakai baju warna apa? Wallahualam dia. Dia kadang-kadang tak pakai baju. Dia suka buat apa? Saya pun tak tahu. Itu tak kenal lah tu. Dia kalau kenal dia hafal sungguh suami suka apa, makan apa. Tapi kita dengan Nabi Muhammad lemah betul nampak. Tuan-tuan dalam mengaji Syama'il kan, tak silap saya dalam mengajar Ustaz Moti kan dalam Syama'il.
Tuan-tuan bayangkan yang samaan tu, sahabat boleh kira tak, boleh tahu berapa lain uban kat janggut Nabi. Tuan-tuan ada anak-anak, tuan-tuan yang ayah-ayah ni, ada anak-anak tuan-tuan tahu berapa lain janggut tuan-tuan ada uban. Tak sampai tahap tu. Subhanallahil azim. Pernah kadang-kadang anak tu dia kata, ayah, gigi ayah patah dah tepi ni. Bila patah? Ayah dia kata, kau jangan main-main tau sebelum kau beranak, tak ada tau gigi ni. Kau hari ni baru perasan yang kau cerita ni. Nak dia tak perasan bapak ni daripada lama dah tak ada gigi kat situ. Nabi orang tak ada orang tenung. Tapi dengan sahabat dengan Nabi ni dia tenung semua. Kasihnya kat Nabi Muhammad SAW. Pernah satu orang sahabat ni, Nabi pernah lalu situ, Nabi turun daripada unta. Nabi tarik unta dan Nabi naik balik. Sebab waktu tu mungkin ada sebab lah Nabi turun, Nabi ambil barang ke apa. Tu Nabi naik balik. Ada sahabat Nabi, lepas Nabi dah wafat, dia lalu situ je, dia akan turun, tarik unta, naik balik. Sampai orang tanya, kenapa kau turun naik balik? Sebab aku nampak Nabi turun naik balik. Yalah, Nabi turun sebab apa? Sebab ambil barang. Tapi hang tak ambil barang pun. Sebab Nabi buat, aku buat. Macam tu. Dia kasih dia tak ada nak tanya, kenapa? Mana? Hari ni orang bersoal banyak. Bila orang kata madu baik untuk kesihatan, sabar, kita akan kaji dulu. Tak payah kaji lah. Dia tak perlu kepada kajian, dia perlu iman dia. Nak terima pun Nabi cakap. Nabi kata madu baik untuk kesihatan, baik untuk kesihatan. Hari ni ada orang bila kata madu baik untuk kesihatan, kita kaji dulu. Nak kaji buat apa? Soalnya ala Sayyidina Muhammad tak payah kaji ya. Dia tak perlu kajian, dia perlu iman. Melainkan kalau kita nak kaji penyakit mana yang lebih baik untuk madu, kita nak buat mana yang susah, dia tak apalah. Tapi nak kaji, adakah madu itu baik? Dan Nabi cakap baik-baik lah. Kita cuba terima sungguh-sungguh apa Nabi cakap tu, terima bulat-bulat tu kan bagus. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita kena kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kenapa? Untuk kita ini orang kata lepas nanti kita dalam nak menghadapi ujian-ujian di padang mahsyar khususnya bila mana kita ada pemberi syafaatul uzma iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya ada sedikit sebagai orang kata masalah ala sayyidina Muhammad, nasihat untuk diri saya dan nasihat untuk kita ambil bersamalah. Nasihat ini khusus untuk diri saya. Ada sedikit pesanan sebenarnya daripada kalam Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu warda untuk tuan-tuan boleh ambil dan amalkan, dan saya juga untuk ambil dan amalkan kalam yang sangat subhanallah. Sayyidina Ali ini adalah orang yang dekat dengan Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi dan juga khalifah Nabi SAW. Apa kata Sayyidina Ali? Pertama sekali, jangan kau bicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Saya saja share benda ni di penghujungnya sebab supaya kita dapat ambil benda ni banyak berlaku di akhir zaman ni. Pertama, jangan bicara tentang hartamu di hadapan orang miskin. Jangan kita terus sembang kita, projek saya alhamdulillah, projek saya dapat juta-juta, hadapan tu baru lepas hilang kerja. Kecil hati dia. Masalah anak Sayyidina Muhammad kita ni tuan-tuan, bila kecilkan hati saudara kita yang Muslim, orang ni takkan dapat syafaat Nabi di hari akhirat. Seseorang yang memandang hina kepada satu orang Muslim dengan pandangan merendahkan, pandangan ini, mata ini takkan dapat melihat Nabi Muhammad di hari mahsyar. Jadi jangan kita buat benda-benda macam itu, kita jaga sungguh-sungguh lah supaya tak terlepas cakap. Yang kedua, jangan bicara tentang kesihatanmu di hadapan orang sakit. Orang tengah sakit kan, macam mana badanmu? Allah, dia kata tak larat semua dalam ni, pinggang dengan macam ni, lutut macam ni, hang tengok aku. Macam ni lah. La ilaha illallah. Kawan tu dah teruk, dia kata tengok aku. Aku hari-hari jogging. Macam ni lah sihat, dia kata. Tak payahlah kan, kita doakan yang baik-baik saja. Ini jangan bicara tentang kebahagiaanmu di hadapan orang sedih. Sebab tu ada ulama tegur kita kalau pergi makan jangan ambil gambar orang sebut. Lalu ni jadi pattern, jadi orang kata trend dah hari ni orang kata. Sebelum makan, sebelum bismillah upload dulu kan. Besok Allah kan Ustaz Muhammad. Jangan takut ada yang tak makan lagi kan apa semua. Betul lah dia kata tu hak saya. Dia kata memang hak kita, tapi apa salahnya kita jaga hati saudara kita yang Muslim yang lain. Dan juga saya sebut berapa tadi? 3 lah kan. Yang ni saya akan sebut satu lagi. Janganlah kau bicara tentang anakmu di hadapan orang yang tak mempunyai anak. 4 tu. Saya sebut 4 dululah. 3 dia baki simpan tu insya-Allah pada masa akan datang. Sebut 7 bukan ingat semua pun kan. Sebut 7 ingat 1 kita sebut 4 dulu. Senang. Jadi jangan bicara tentang hartamu di hadapan orang miskin, jangan bicara kesihatanmu di hadapan orang sakit, jangan bicara kebahagiaan di hadapan orang sedih, jangan bicara tentang anak di hadapan orang yang tak mempunyai anak.
Benda tu. Kalau kita lihat empat-empat benda ni, fokusnya apa sebenarnya? Iaitu menjaga hati saudara Islam kita. Itu sebenarnya fokus dia. Semuanya balik kepada basic dia apa? Kita menjaga hati umat Islam. Jaga hati. Jangan sampai kita melakukan perkara yang menghancurkan. Sebab itu pepatah Arab pernah menyebutkan apa? Seorang ibu memberi nasihat kepada anaknya, berhati-hatilah engkau, jangan sampai orang mengadu tentang kau kepada Allah. Jangan sampai orang ceritakan tentang kau kepada Allah. Ada orang dia tak mampu buat apa. Orang buat nangis kat dia, orang hina dia, orang kata macam-macam kat dia. Dia lemah. Dia tak ada backup, dia tak ada orang bodyguard, dia tak ada apa-apa. Orang buat apa-apa kat dia, dia hanya mampu diam je. Dia diam depan kita. Malam dia pergi report depan. Tuan-tuan dia report kat siapa? Allah. Allah. Dia report dekat Allah Rabbul Izzah. Allah Malikul Mulk. Dengan sekelip mata Allah boleh jahanamkan dan seluruhkan, hancurkan segala apa yang kita punya. Jadi berhati-hati dengan umat Islam yang dalam keadaan dizalimi kerana mereka ini tiada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi empat perkara itu kita harap Allah bagi kepada kita kekuatan untuk kita amalkan. Baik saya sendirilah, kan saya cakap banyak ni daripada maghrib sampai isyak ni, lagi banyak yang saya perlu hati-hati supaya saya tak menyakiti hati siapa-siapa. Tapi kalau andai kata ada tersalah, terkasar bahasa, tersalah bicara, saya mohon ampun banyak-banyaklah daripada ayah, mak, kalau ada kurang adab. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu hakikatnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.